Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar saya. Harapan saya semua pelajar dalam keadaan sihat dan dijauhi segala wabak penyakit yang berbahaya pada hari ini. Baik, pelajar-pelajar semua, hari ini kita sambung sesi pembelajaran kita walaupun saya di rumah, pelajar pun di rumah. Okey, ini bermakna sesi pembelajaran melalui PDPR. Kita teruskan sehinggalah kita berdoa semua supaya pembelajaran bersemuka akan kita langsungkan tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Baik, pelajar-pelajar semua, hari ini saya ingin membawa pelajar kepada tajuk iaitu pencapaian dan kebanggaan negara kita. Baik, kita fokus kepada 12.2 iaitu kemajuan ekonomi dalam negara kita. Baik, 12.2.3 menerangkan sumbangan industri otomotif dan industri petroleum kepada negara kita. Yang akhir pembelajarannya, cikgu harap pelajar akan memahami, akan mengetahui sumbangan dua industri penting ini kepada pendapatan negara dan juga pembangunan negara. Dan seterusnya, saya harap semua pelajar berbangga apa yang telah dikeluarkan, okay, menjadi barangan buatan negara kita, iaitu barangan buatan Malaysia. Baik, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, industri otomotif ialah sekarang ini menjadi nadi utama pendapatan negara kita. Baik, ekonomi berkembang sekiranya industri otomotif dan juga industri petroleum ini diurus dan dirancang secara baik. Baik, idea penumbuhan industri otomotif ini telah dicetuskan oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad sewaktu itu menjadi Perdana Menteri yang keempat negara kita dan telah diperkenalkan pada tahun 1980-an. Baik, pelajar-pelajar semua, apa itu industri otomotif? Industri otomotif lebih kepada industri pembuatan, iaitu perusahaan automobil nasional sendirian berhad, iaitu Proton. Saya percaya pelajar telah kenal apa itu kereta Proton. Okay, telah ditubuhkan pada 7 Mei tahun 1983. Baik, di mana pejabat pertama Proton telah didirikan di Shah Alam. Shah Alam di mana? Negeri Selangor. Baik, daripada situ Proton merupakan pengeluar kereta pertama negara kita di Malaysia. Bermula dengan kereta Pronto Saga, Pronto Iswara, Pronto Wira, Pronto Perdana dan bermacam-macam lagi lah sehingga ke hari ini. Baik, Pronto Saga ialah model pertama. Okey, model Pronto Saga model pertama kereta nasional kita. Okey, ingat yang pertama sekali dikeluarkan pada bulan Jun 1985. Baik, saya percaya pelajar boleh tengok mana-mana bentuk model kereta yang pertama kita yang telah dikeluarkan pada tahun 1985 dikenali sebagai Pronto Saga. Pada tahun 2005, kilang Proton telah didirikan satu lagi iaitu di Tanjung Malim, Perak, di mana dikenali sebagai Proton City. Baik, seterusnya kita pergi kepada industri petroleum. Industri petroleum ni adalah proses mencari gali minyak di dasar laut. Baik, petroleum merupakan sumber tenaga utama negara dan tenaga utama dunia sekarang ini, di mana negara kita Malaysia mempunyai kekayaan bahan ini dan menjadikan Malaysia sebagai pengekspor utama hasil petroleum negara di samping negara-negara lain yang dimonopoli oleh negara-negara Timur Tengah, iaitu negara Arab. Petroleum Nasional Berhad ataupun lebih dikenali sebagai Petronas, sebuah syarikat minyak dan gas di Malaysia, hak milik kerajaan Malaysia. Untuk makluman semua pelajar, bilakah Petronas ini ditubuhkan?
Itu tarikh yang penting. Pelajar, saya minta pelajar cari. Okey. Bila Petronas ditubuhkan? Petronas dipengerusikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah ketika itu, yang mana Petronas ditubuhkan pada 17 Ogos 1974, yang mana Tengku Razali Hamzah sebagai pengurusi pertama Petronas. Petronas dimiliki oleh Kerajaan Malaysia, walaupun syarikat tetapi dimiliki oleh Kerajaan Malaysia. Baik, pelantar minyak terdapat di dalam negara kita. Pelajar boleh rujuk gambar-gambar dalam buku teks dan sebagainya. Baik, biasanya pelantar ni minyak ni, tempat cari gali minyak ni berada di pesisir pantai Malaysia. Baik, kita terus kepada kawasan cari gali minyak di dalam negara kita. Okay. Saya minta pelajar cuba rujuk nota-nota lain, melihat peta Malaysia, kenali di mana semenanjung Malaysia dan di mana Malaysia Timur. Okey, itu negara Malaysia, dia ada perairan dia, Laut Cina Selatan, Selat Melaka dan sebagainya. Baik, petroleum terdapat di perairan Malaysia. Sebagai contoh, di negeri Terengganu, kita ada 3 tempat, iaitu di Tapis, di Bekok, Duyung dan di Kerteh. 4 tempat ada sama sekali ya. Di Tapis, Bekok, Duyung dan Kerteh. Manakala di perairan Sarawak, iaitu di Betulu, di mana pelantarnya bernama Termana, dan di Miri namanya Lutong. Jadi 2 tempat perairan di Sarawak mempunyai pelantar minyak, di mana proses cari gali minyak di sana. Baik, di Sabah cuba pelajar tengok, iaitu di perairan Kinarut. Okey, perairan Kinarut. Dan tak lupa juga di perairan Kelantan, di negeri kita ada juga pelantar minyak, iaitu pelantar Jemih, pelantar Lawit dan pelantar Bunga Kekwa. Okey, Bunga Kekwa. Jadi 3 pelantar minyak yang berada di negeri kita di perairan Kelantan. Baik, apabila kita mengenali 2 industri ini yang menjadi nadi utama pendapatan negara, kita pergi sejauh mana kedua-dua industri ini menyumbang kepada pembangunan negara, kepada rakyat Malaysia. Baik, yang pertama, ekspor kedua-dua industri ini memberi pendapatan, menyumbang pendapatan kepada negara kita, di mana kita menjualkan barangan tersebut ataupun hasil industri ini keluar selain daripada digunakan dalam pasaran tempatan. Untuk makluman pelajar, nilai ekspor petroleum negara kita pada bulan Mac 2020, yang pertama petroleum mentah, di mana 2.3 bilion. Petroleum mentah 2.3 bilion. Petroleum bertapis 7.2 bilion. Jadi setakat bulan 3, bulan Mac 2020, hampir 9.5 bilion hasil ekspor menyumbang kepada pendapatan negara. Dan nilai ekspor automotif pula pada tahun 2019 bernilai 15.4 bilion. 15.45 bilion. Jadi kita tengok besar sumbangan nilai ekspor kepada negara. Baik, yang kedua, industri otomotif dan petroleum ini mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Tentu industri otomotif dan petroleum memberi sumbangan besar terhadap ekonomi negara kita, di mana kedua-dua industri ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Tidak kiralah anak muda, belia dan sebagainya. Yang penting dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan memberi peluang kepada rakyat tempatan. Bernasib baiklah rakyat di negeri Terengganu, khususnya di Kertih Terengganu. Baik, rakyat juga mempunyai pekerjaan. Apabila lahirnya industri ini, peluang pekerjaan tersedia begitu luas kepada seluruh rakyat
Malaysia. Baik, di samping rakyat dapat kerja, rakyat mempunyai sumber pendapatan. Okey, sumber pendapatan itu dia penting, dapat menampung keluarga, dapat menampung pelajar-pelajar diri untuk meneruskan kehidupan seharian. Dan yang ketiga ialah pemindahan teknologi. Okey, pemindahan teknologi dan juga tenaga buruh mahir dan juga profesional. Dua industri ini memberi peluang kepada rakyat mempelajari menggunakan teknologi moden dan juga mempelajari ilmu teknologi dan juga kemahiran-kemahiran yang berteknologi tinggi yang dibawa masuk oleh pekerja-pekerja asing. Jadi tiga perkara yang saya kira yang memberi sumbangan kepada perkembangan ekonomi negara. Yang keempat mewujudkan industri hiliran. Baik, apa industri hiliran? Iaitu industri yang lahir hasil daripada perkembangan industri otomotif dan juga industri petroleum. Contoh, industri otomotif akan lahirlah kilang-kilang kilang-kilang tayar yang digunakan untuk kenderaan, kereta, motor dan sebagainya. Dan juga lahir dan juga dapat didirikan kilang-kilang alat ganti kenderaan. Okey, kilang alat-alat ganti kenderaan. Manakala industri petroleum pula dapat mewujudkan perusahaan sokongan kepada penduduk tempatan seperti adanya kapal-kapal pengangkut dapat diusahakan oleh rakyat tempatan membekal makanan mentah, membekal makanan masak ataupun mentah kepada pelantar-pelantar minyak, pekerja-pekerja di pelantar minyak dan perkhidmatan udara dan juga perkhidmatan timpalan. Okey, di mana perkhidmatan sokongan ini penting untuk menjayakan industri petroleum. Baik, yang seterusnya ialah peluang pekerjaan. Okey, di mana apabila adanya industri petroleum dapatlah membuka rakyat tempatan, dapat membuka stesen-stesen minyak yang tumbuh seperti cendawan di negara kita. Dan saya percaya pelajar dapat ketahui banyak stesen minyak di negara kita, Petronas, jenama Petronas, Caltex, Shell, Petrom dan lain-lain lagi. Saya minta pelajar tulis, cuba senaraikan nama-nama stesen minyak yang terdapat di negara kita. Dan industri otomotif pula dapat memberi peluang kepada rakyat tempatan untuk membuka pusat-pusat jualan ataupun menjadi ejen penjualan kereta. Okey, lihatlah macam mana lahirnya pusat jualan Proton. Okay. Di samping itu juga dapat melahirkan perkhidmatan servis kereta. Okay. Yang pertama dapat melahirkan pusat jualan dan juga pusat servis kenderaan. Okay. Seterusnya, kejayaan industri petroleum, umpamanya lahirnya syarikat Petronas yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia, di mana Petronas dapat menyediakan beasiswa kepada pelajar dalam negara kita, iaitu Petronas menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, ada pelajar kita yang dihantar ditaja oleh Petronas untuk belajar di United Kingdom, di Amerika Syarikat, di Rusia dan negara-negara maju yang lain. Okay, itu banyaklah sumbangan Petronas kepada rakyat Malaysia. Dan juga menyediakan bantuan ataupun beasiswa kepada pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah pun diberi sumbangan oleh pihak Petronas. Dan yang akhir sekali dapat menubuhkan Universiti Teknologi Petronas. Jadi ramai pelajar-pelajar kita berpeluang untuk mengikuti atau berkursus di Universiti Teknologi Petronas. Jadi saya yakin dan percaya penerangan ini dapat memberi sedikit kefahaman kepada semua pelajar. Jadi harapan saya pelajar bacalah buku teks, okay,
Yang kedua, pelajar diminta menjawab soalan-soalan yang saya telah kemukakan yang ada dalam modul tersebut. Cuba belajar, luangkanlah sedikit masa untuk belajar, untuk mencari ilmu, dan rajin-rajinlah membuka buku teks sejarah. Dan akhir sekali saya doakan semua pelajar agar tetap bersemangat mengikuti kelas pembelajaran walaupun melalui kaedah PTPR. Yang penting pelajar dapat memahami kemahiran dan juga ilmu. Jadi salam sejahtera daripada saya. Sekian, saya sudahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.